Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Selasa 3 Mei bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Masyarakat Islam di negeri ini diingatkan untuk sentiasa berwaspada dan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan semasa menyambut Hari Raya Aidilfitri. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang juga Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan memaklumkan meskipun sambutan perayaan Aidilfitri kali ini diberi kelonggaran daripada segi SOP, namun demi keselamatan diri serta keluarga, masyarakat haruslah sentiasa berjaga-jaga memandangkan ramai yang balik berhari raya di kampung. Apabila pergi berjumpa kawan dan sebagainya, akan sentiasa juga masih mematuhi sedikit sebanyak apa yang telah dinasihatkan oleh kerajaan ataupun disarankan oleh kerajaan, iaitu untuk memakai pelitup muka apabila kita dalam khalayak ramai. Beliau menyatakan demikian dalam perutusannya bersempena Hari Raya Aidilfitri di Kuching. Ramadan telah beransur pergi, Syawal menjelma di Aidilfitri. Seikhlas hati menyusun jari, memohon maaf kekilafan diri. Salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Penantian selama 2 tahun untuk pulang menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga tercinta pada tahun ini akhirnya tercapai. Peluang itu dimanfaatkan sepenuhnya oleh Noralifah Jali, 36 tahun, untuk pulang ke kampung halamannya di Limbang, Sarawak. Dilanda krisis COVID-19 sehingga Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan yang menghalang pergerakan rentas negeri memaksa Noralifah berhari raya di perantauan. Namun setelah diberikan kebenaran rentas negeri, tiada kata yang dapat diungkapkan menggambarkan perasaannya pulang ke kampung. Perasaan beraya di perantauan tu memang jauh bezalah daripada dengan kampung, sebab dekat sana saya cuma bersama dengan anak-anak. Jadi tapi dekat kampung ni saya bersama dengan dapat tengok wajah mak ayah. Dah lama tak jumpa kan, sebab 2 tahun sebelum ni kami hanya buat setiap kali raya buat video call je. Jadi kali ni berjaya balik datang ke kampung ni, jadi rasa tu rasa bersyukurlah. Walaupun perjalanan pulang ke kampung halaman agak mencabar, namun semua itu kenangan yang tidak dapat dilupakan. Saya bekerja di Selangor. Jadi Selangor dengan Limbang ni saya perlu melalui 2 kapal terbang. Dan dalam 2 kapal terbang ni perjalanannya bukannya sejam 2. Daripada KLIA ke Miri pun dah 2 jam. Lepas tu transit dekat Miri tu dalam sejam ke 2 jam. Itu dah, kalau dah campur pun dah 4 jam. Menunggu je. Dan daripada Miri ke Limbang pula mengambil masa dalam setengah jam. Jadi saya boleh katakan perjalanan yang sangat panjang tu, mungkin dalam 6 ke 8 jam semua tu. Itulah sebenarnya yang menyebabkan saya berasa sangat gembira dan terharu untuk balik ke Limbang selepas 2 tahun. Baginya tiada saat yang bernilai melainkan bersama keluarga tercinta pada Hari Raya Aidilfitri ini. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching mencatat peningkatan kes kemalangan sepanjang pelaksanaan OP Selamat bersempena Hari Raya tahun ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, setakat 3 hari pelaksanaannya, 53 kes direkodkan berbanding 51 kes pada tempoh sama tahun lepas. Menurut Datuk Muhammad Azman, kesemua kes hanya melibatkan kemalangan rosak dan tidak melibatkan kecederaan atau kematian. Tumpuan selamat 18 dari Jalan Persekutuan, Jalan Negeri dan Jalan Bandaran, terutamanya di 25 kawasan yang kerap berlaku kemalangan di kawasan pentadbiran Balai Polis Sentral, Balai Polis Bintawa, Balai Polis Padungan, Balai Polis Kama, Balai Polis Singamong, Balai Polis Tabuan Jaya, Balai Polis Gita, Balai Polis Santubong dan Balai Polis Sato.
Op Selamat bertujuan menurunkan kadar kemalangan jalan raya, menguatkuasa undang-undang dan peraturan lalu lintas selain mencegah jenayah pecah rumah dengan membuat rondaan berkala di premis dan rumah kediaman yang ditinggalkan semasa penghuni bercuti. Pesuruhjaya Polis itu bercakap dalam sidang media selepas menyantuni anggota polis dalam Majlis Hari Raya Aidilfitri bersama frontliners IPD Kuching. Sementara itu, anggota yang ditemui reda dengan penugasan pada sambutan hari yang mulia ini. Memang sedih bertugas pada Hari Raya, namun demi tugas kepada negara, tanggungjawab mesti dilaksanakan. Turut hadir Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmun Bajah. Syawal sememangnya bulan istimewa yang dinantikan oleh semua umat Islam bagi meraihkan kemenangan menyempurnakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Bersedia atau tidak, kedatangan Aidilfitri sudah pastinya disambut. Lebih-lebih lagi apabila kerajaan membenarkan aktiviti kunjung-mengunjung bersempena Hari Raya. Tinjauan RTM mendapati kemeriahan sambutan tetap dirasai apabila keluarga yang dekat mahupun jauh saling kunjung mengunjungi setelah 2 tahun tidak bersua. Ekoran Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19. Alhamdulillah, memang kami ada in advance sikit lah cuba menyediakan disebabkan kita memang ada sanksi esok ke lusa. Jadi agak kejutan lah. Kalau tak silap saya, ini adalah kali kedua kita ada solar gasing. Esok ke belum. Ini kira bersejarah lah. Walau macam mana pun persiapan kami buat sederhana dan khusus untuk menyambut jiran-jiran, adik-beradik, kawan-kawan, apa saja. Saya kira apa bangsa, they are welcome to my house. Sederhana lah. Sederhana. Macam tahun lepas. Tahun tu alhamdulillah lah ada meriah sikit. Setakat tu alhamdulillah, sebelum raya kami orang dah prepare barang dah semua. Jadi bila tiba-tiba kita mengejut time raya tu, kami orang dah saya rasa apalah. Kami orang time raya teman tadi kami orang dah rasa relax dah. Kami orang si benar-benar gila lah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tahun tu berbeza daripada 2 tahun kita yang lepas. Seperti yang kita tahu, kita berada di dalam pandemik, tapi alhamdulillah tahun tu kita ada boleh menziarahi, saya ada pantang larang agak keluarga. Sambutan Aidilfitri tahun ini dibenarkan oleh kerajaan serta aktiviti berkaitan termasuk aktiviti ziarah menziarahi juga digalakkan bagi semua keluarga Malaysia. Sementara itu, hari pertama Aidilfitri semalam di Kuching mendapati keadaan terkawal dan tiada pembelian panik. Menurut Zulkifli Taha, salah seorang peniaga daging dan ayam segar di Medan Niaga 1 sejak 17 tahun itu tetap berniaga semalam demi permintaan pelanggan tetapnya. Kami sampai situ 3.30. Bila kami sampai 3.30, kami turun jam manok, tiba dah kena serang habis. Kejap. Orang masih mencari manok sebabnya raya mengejut bah. Sementara itu, bagi Suresh Subramaniam yang menjual rempah ratus pula, sambutan amat menggalakkan. Tiba-tiba cakap besok ke raya. Yalah pagi tu turun awal dalam pukul 5 dah turun. Ada bagi jadi orang call, tapi saya untuk balik hantar rumah dia orang lah yang order customer besar. Selain itu, Joan Chang Puyun merupakan seorang peniaga. Beliau tertarik mempelajari cara menganyam daun ketupat dan berharap generasi muda tidak ketinggalan mempelajari kemahiran tersebut. 因为这个是他们传统的新年一定要包的那个米饭用的，这个是他们新年的传统来呀的传统来的。如果我们喜欢包米饭下去这样吃的话，也是会学来做。 Jumlah penerbangan dari luar negara ke Sarawak dijangka terus meningkat selari dengan pembukaan semula sempadan negara. Mengenai jumlah penerbangan itu, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pelancongan Sarawak, STV Syarazad Datuk Salih Asko berkata, perkara itu akan dimaklumkan oleh Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak. Perkara ini jelasnya sangat membantu dalam menghidupkan semula industri pelancongan negeri ini. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas menyambut ketibaan penerbangan pertama Royal Brunei RB di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK.
Seramai 142 penumpang menggunakan penerbangan RB yang pertama sejak negara itu membuka pintu sempadannya tiba di LTAK. Penerbangan semula RB itu setelah pengumuman Sarawak dalam Green List Countries dan akan beroperasi 2 kali seminggu, iaitu Khamis serta Ahad. Ibu bapa perlu bijak mengatur hala tuju pendidikan anak-anak, terutama lepasan sijil pelajar Malaysia SPM. Wali Kota Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Mohad berkata, pemilihan kursus yang ditawarkan khususnya di institusi pengajian tinggi swasta perlu melihat kedudukan kewangan keluarga bagi menampung sepanjang pengajian selain beberapa faktor lain. Bagi tujuan itu, Kaunselor Sufian menasihati ibu bapa supaya memahami konsep pendidikan secara menyeluruh selain merujuk kepada pihak yang berkenaan sekiranya wujud kekeliruan. Tambahnya, pelajar atau pemohon juga perlu mengetahui kursus yang bakal diambil untuk mengelak tersalah pilih kursus selain perlu mengukur kemampuan mereka memenuhi kriteria kursus seperti penggunaan bahasa Inggeris. Beliau berucap pada Majlis Khatam Al-Quran dan berbuka puasa santai anjuran bersama Jawatan Kuasa Mukim Telahak, Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid Al-As dan Perpustakaan Desa Kampung Meritam. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 3 Mei berakhir di sini. Dengan itu, saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Salam Aidilfitri, jumpa lagi.